Setia bersama kami dalam program pelaburan bersama PNB pada pagi ini, dan untuk segmen borak-borak aja ini saya akan mengundang seorang tamu yang pakar dalam bidang ini. Jadi terima kasih kerana anda setia bersama kami, dan Abang-Abang Handsome tadi dalam trivia memberikan pelbagai informasi berkaitan dengan pelaburan dan juga kuis bagi anda yang anda boleh sertai. Dan anda boleh bersama kami di Facebook stream live kami di Facebook ASNB, dan anda boleh mendengar segala perbualan dan program-program yang kami sediakan sepanjang hari dan sepanjang esok dan juga lusa. Jadi terima kasih. Dalam sesi pertama tadi saya banyak menyentuh berkaitan dengan pelaburan, berkaitan mata wang kripto, NFT, pelaburan Bitcoin dan sebagainya. Ini dah berlambak lah di pasaran. Banyak sekali kita dengar, dan 1 jam saya bersama Aaron Tang mungkin tidak cukup, tetapi banyak memberikan maklumat asas berkaitan dengan pelaburan kripto, Bitcoin dan sebagainya. Ada yang disahkan, ada yang sah, ada yang illegal dan sebagainya. Anda boleh dapatkan maklumat di Suruhanjaya Security Malaysia. Ada syarikat-syarikat yang sudah pun diberi lesen sebagainya. Saya cuba bertahan dengan mic yang saya tak berapa dengar ni. Kewujudan pelaburan ini memang baik. Ia memberi pilihan kepada masyarakat, orang awam, kerana untuk melabur. Namun persoalannya, sejauh mana orang ramai di luar sana memahami apakah sebenarnya risiko yang perlu ditanggung oleh masyarakat. Dan kita tahu juga Bill Gates sendiri dalam temu bual bersama Bloomberg sebelum ini, beliau mengatakan keyakinan tinggi terhadap Bitcoin dan menasihatkan orang ramai supaya tidak melabur dalam mata wang kripto kecuali mereka yang mempunyai wang yang banyak seperti Elon Musk. Itu juga yang kami bincangkan tadi sejam. Adakah pelaburan seperti ini yang sering dicanangkan sebagai mampu memberi pulangan tinggi dan juga memberi pilihan yang lebih baik berbanding pelaburan yang sedia ada, yang konvensional seperti ASB yang dah lama dah melabur oleh masyarakat Malaysia di pasaran dan terbukti memberi kemampuannya dalam memberi dividen saban tahun, tidak pernah kata pun lekang. Untuk mendapatkan jawapan kepada semua persoalan ini dalam topik yang saya akan bincangkan sebentar saja lagi, iaitu kepelbagaian pilihan pelaburan, adakah masih relevankah ASB. Jadi saya tanpa berlengah masa, saya bersama dengan Cik Alwi Adam. Cik Alwi, terima kasih. Pakar kewangan berlesen yang tidak asing lagi, yang sudah pun diwawarkan oleh abang-abang trio tadi. Jadi mungkin soalan saya tadi panjang nampaknya. Mungkin intro saya, tapi soalan juga kepada Cik Alwi. Dengan demam kripto, demam NFT dan demam Bitcoin dan sebagainya. Jadi adakah kita merasakan pelaburan yang tradisional masyarakat Malaysia yang berjuta yang melabur, sama ada mereka melalui pelaburan yang sudah lama keluarga mereka dan diwarisi dengan anak-anak mereka, ada yang buat loan bank dan sebagainya. Jadi adakah Cik Alwi merasakan masyarakat juga perlu membuka minda mereka berkaitan dengan pelaburan saham dan mendapatkan pulangan-pulangan yang luar biasa, pelaburan-pelaburan baru dan sebagainya. Jadi mungkin sepatah dua kata dahulu. Okey, terima kasih Tuan Nazri Kaha dan juga penonton di luar sana. Jadi memang kita ni sedang berada pada zaman yang sangat dinamik lah saya kata, zaman yang cepat-cepat sangat berubah. Betul. Jadi kita mungkin kalau kita soroti macam mana perkembangan generasi, terutamanya tentang bagaimana kita menggunakan wang ataupun duit ni. Kalau kata dulu-dulu kan kita barter sistem, betul? Ya, Barter, tukar barang kan. Tukar barang je. Saya beli beras, Cik Alwi bagi saya gula kan. Kemudian kita ada macam satu common commodity, biasanya garam lah, garam ataupun minyak ke, cara kita bertukar. Benda-benda asas kan. Asasnya. Kemudian kita guna mungkin duit kupang, sebab tu namanya kupang. Sekupang. Sekupang, 2 kupang. Itu kata dekat negara kita lah kan. Kemudian berubah, gunakan duit pitis, timah, kemudian emas mungkin, sampailah yang sekarang ni mungkin duit kertas tu lah. Dulu kertas dia ada harga. Dan juga plastik tak ada harga kan. Tapi dijadikannya ada nilai di situ. Betul. Jadi common knowledge ataupun understanding, orang faham benda tu bernilai, boleh ditukar nilainya sebagai duit lah, currency kan. Kemudian duit yang kata duit kertas ni tadi telah berada dalam bentuk nombor je sekarang ni.
kan, dia jadi online saja, Ya. jadi digital. Okay. Jadi kalau kita soroti macam tu, sebenarnya dunia kewangan ni sangat dinamik Ya. dan ialah benda yang pasti berlaku. Jadi kripto ke NFT ke apa-apa yang ada ni adalah benda yang biasa dan memang akan berlaku. Kita pun kalau tengok Back to the Future dulu kan, orang dah gambarkan tu waktu 80s lagi, tahun Betul. 80-an lagi. Ya. Okay? Dunia masa depan ni macam mana? Jadi bila benda tu dah sampai pada kita, okay, kita kena mendepaninya dengan bijak lah. Ya. Okay? Jangan betul-betul tolak dan juga jangan terlalu nak sangat, semangat sangat nak tu. Okay? Jadi kita kena tengok satu benda tu dan juga cuba fahami apa benda sebenarnya benda ni dan macam mana kita nak ambil take advantage mungkin ataupun mungkinnya bahaya. So benda-benda berisiko. Jadi dia bermula dengan tahu dulu apa jenis, apa kategori dan macam mana kita nak uruskan benda-benda baru ni. Jangan tolak terus, jangan takut terus dan juga jangan terlalu semangat tadi, jangan terlalu berani. Jangan terlalu berani. Jadi benda-benda ni kena faham dulu. Dia bermula dengan ilmu, bermula dengan kefahaman. Tetapi saya rasa kata kunci dari penerangan Encik Alwi tadi adalah apa juga pelaburan, apa juga yang kita ingin letakkan untuk mendapatkan pulangan, ia mesti datang seiring dengan risiko. Tidak begitu? Betul. Sebab benda yang berubah ni ataupun benda yang kita kata dinamik tadi yang berubah ni, dia boleh jadi pelaburan dan boleh jadi benda yang bahaya ataupun kerugian tadi. Dan bila bermula dengan kata ilmu tadi, kita dah boleh akses. Kalau dia naik banyak mana, kalau dia turun banyak mana. Jadi instrumen-instrumen macam kripto, NFT atau apa je lah, saham ke, private mandate ke, apa semua benda ni, sebenarnya dia datang bukan hanya dengan potensi, dia datang juga dengan bahaya dia. Jadi setiap satu tu memang ada risiko dan juga pulangan. Risiko, pulangan. Jadi kita kalau kita disiplin, kita ada dalam diri kita ni prinsip. Prinsip bila kita nak cuba ataupun nak melabur ni, prinsip tengok pada risiko dan tengok kepada pelaburan, dua benda ni, maka Tak boleh tinggalkan salah satu. Dia tak boleh tinggal. Dia memang datang bersamanya. Ya, seiring. Dia datang seiring. Kalau dia bagi pulangan tinggi, dia boleh turun bawah, menjunam. Itu yang kita panggil sebagai volatile ataupun kemerowapan. Meruap ni macam gas kan, meruap kan. Mula-mula kita rasa macam tak ada. Kemudian tiba-tiba dia boleh flash kan. Bila sampai flash point, tiba-tiba boleh terbakar. Itu masuk volatile. Boleh kemerowapan tu. Tiba-tiba dia naik, kemudian semua orang kejar kan. Kemudian dia boleh jatuh menjunam. So persis apa yang berlaku mungkin baru-baru ni, kita ada COVID punya krisis COVID-19 kan. COVID-19, kemudian tiba-tiba pasaran saham naik. Beberapa segmen ataupun sektor Counter, saham tu counter tu naik, semua orang berebut-rebut. Kemudian sekarang jadi apa? Dah jatuh balik. Flat balik kepada harga asalnya. Jadi sangat volatile. Bila sangat volatile bermaksud risikonya tinggi. Okay. Tak salah kalau pandai. Maksudnya pandai dengan knowledge lah. Dengan knowledge tadi, tahu nak timing, tahu bila timing ni nak masuk bila dan juga nak keluar bila. Tapi kalau yang tak tahu, redah je ni. Yang main redah, main ikut-ikut saja ni, dia jadi follower atau trend jadi ni. crowd saja kan. Dengan rumors, orang janjikan macam-macam, maka dia yang di hujung rantaian tu dan dia yang orang cakap terperangkap di pucuk tu. Kita kalau boleh kita tak naklah orang terikut-ikut sampai dia jadi macam tu. Jadi kita kena bermula dengan kefahaman dan berhemah jugalah ya. Sangat maksudnya yang kita kata prinsip tadi kan, iaitu risiko dan juga pulangan tadi. Jadi bila kita nampak pulangan tinggi, kita terus tahu yang itu risiko tinggi. Betul, itu tak boleh dinafikan. Tak boleh kita tinggalkan benda tu. Kata, boleh kot ni, boleh kot kan. Memang boleh kot. Dia bila kot-kot ni dah tak ada disiplin tu dah tak ada, ilmu dah tak ada lah kalau dah kot-kot ni kan. Jadi kita kena terapkan dalam diri kita ni, nampak je pulangan yang tinggi, risiko pun tinggi sebab dia sangat
sangat volatile tadi, kemeroapan tadi. Dia boleh naik tinggi dan juga boleh turun tinggi. Itulah soalan susulan saya pada Cik Alwi berkaitan dengan berisiko tinggi. Kerana apa juga perkara yang baru, mungkin tak baru bagi mereka yang terdedah dengan NFT, Bitcoin, kripto dan sebagainya. Pastinya ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur yang mengambil untung dan sebagainya. Dan kita tahu apabila Cik Alwi kata aset yang berisiko tinggi ini, volatility-nya amat tinggi. Dan pastinya turun naik itu amat mudah. Semudah juga bila kita dapat untung, semudah juga kita akan rugi dan sebagainya. Ia berbanding dengan proses pelaburan saham yang biasa, pelaburan emas, pelaburan fundamental seperti pelaburan hartanah misalnya. Jadi untuk pelabur meraih keuntungan, kerana setiap pelabur ni mana nak rugi, Cik Alwi? Cik Alwi dah jumpa mungkin jutaan lah di luar sana yang melabur, mana nak rugi. Pastinya dari sudut pelaburan, dari sudut strategi, apakah strategi bagi mereka mendapat pelaburan yang paling sesuai dalam semua, dan sekarang ni banyak pilihan, hartanah ada, emas ada, pasaran saham ada, SB ada, kripto ada. Jadi dalam banyak-banyak ni di mana mereka membuat keputusan? Okey, bila kita cuba tengok rentas instrumen pelaburan ni kan, kenapa ada yang risiko tinggi, kenapa ada yang risiko rendah ataupun risiko sederhana? Sebenarnya kita boleh, kalau kata kita nak faham kan, iaitu boleh ataupun tidak kita meletakkan nilai yang boleh disetujui oleh ramai orang. Konsensus lah. Consensus on the value. On the value. Okay. Contoh Bitcoin, berapa harga Bitcoin sebenarnya? Kan? Berapa nilai patut Bitcoin? Nilai je. Nilai patut Bitcoin, nilai patut Ethereum, nilai patut XRP, nilai patut koin-koin yang lain, Shiba Inu ke apa semua tu kan, yang banyak melata dekat cryptoverse ni kan. Okay, jadi tak ada orang boleh bagi satu nilai konsensus tadi. Jadi bila tak ada satu nilai konsensus, jadi dia akan jadi bersifat spekulatif. Kau kata macam tu, aku kata macam ni, dia kata macam tu, dan dia akan mengikut kepada orang yang paling banyak say tadi, banyak follower. Sebagai contoh kan, Elon Musk kan, dia kata Dogecoin ataupun Dogcoin nak naik, semua nak ikut, semua nak ikut sebab dia ada followers. Tapi betul ke tidak dia tu? Itu satu benda yang kita kena tengok dulu, kena evaluate dulu, kena nilaikan dulu dia tu. Jadi kalau kita tak ada satu firm proses flow, macam mana kita nak tetapkan nilai, maka dia akan dekat kepada spekulatif tadi. Berbeza dengan emas. Emas memang seketul macam tu. Tak ada orang boleh refute, betul ke tidak? Dia memang seketul, segram ke, 2 gram ke, dan bergantung kepada supply and demand lah. So fluctuation dia tak berapa tinggi sangat. Kalau contoh hartanah kan, memang nampak depan mata. Besar mana square footnya, senang ke tidak nak akses dia. So benda tu depan mata. So nilai tu tak mudah untuk dipersetujui. Mudah dipersetujui. Saham contohnya kan, kita boleh tengok satu syarikat, berapa dia punya untung rugi, apa bisnes-bisnes yang annual dia report dia ada, annual report semua ada, dan juga ada audited account dan sebagainya. Boleh kita letakkan dia punya valuation dia, nilai dia. Jadi bila ada ketetapan nak letakkan nilai ni, so dia akan kurang dari segi speculation dia. Jadi yang kripto ni kenapa tinggi, kita tak kata salah. Kita tak kata tak boleh melabur, tapi memang itu sifatnya sebab dia belum stabil. Dia masih lagi fasa percubaan. Dah lama pun Bitcoin, lebih daripada 10 tahun pun. Awal-awalnya memang orang memang tak pandang langsung. Dan juga memang jadi mainan-mainan gamer sahaja kan. Sampai sekarang bila dia punya teknologi, blockchain, distributed ledger, semua dia terima pakai, benda ni computer science. Benda ni telah di movie kan, dalam filem pun, difilmkan. Kalau anak-anak kita kan, ataupun even kita pun tengok Ready Player One, cerita Steven Spielberg. Steven Spielberg dulu buat Alien, E.T. Ini zaman 70-an. Zaman saya tu. E.T. So dia punya future kan,
Dia dah boleh gambarkan. Dia boleh gambarkan apa, ada alien ke angkasa, kita ada Star Wars, ada Star Trek, Back to the Future. Back to the Future. Yang tak berapa lama ni kita ada Ready Player One, yang mana dia gunakan digital coin sebagai dia punya currency. So benda tu sebenarnya bila Bitcoin ni sampai kepada kita, the future is here. Okay? Cumanya teknologi, the framework semua ni belum stabil. Jadi bila benda yang belum stabil, maka dia spekulatif tadi. Kemudian volatile tu masih berisiko tinggi sampailah dia stabil nanti in the future. Jadi bila kita faham kan, sebagai pelabur, first and foremost kita kena faham apa benda instrumen yang kita nak masuk tu. Jadi kalau kita nak masuk, kalau boleh yang kita faham dulu. Betul. Kalau anda faham ASB tu macam mana, masuklah ASB dulu. Kalau anda faham hartanah macam mana, anda masuklah hartanah. Okay? Kalau anda faham saham, masuklah saham. Kalau faham kripto, anda betul buat research dan sebagainya, tahu in and out. Tak ada masalah. Buat projection, tak ada masalah. Okay? So dia bermula dengan apa yang kita faham. So banyak instrumen ni, mulakan yang kita yang faham dulu. Kemudian yang kita faham tu, yang itu kita masuk banyak dulu. Cik Alwi, kadang-kadang berkaitan dengan trend. Ya, Hari ini kalau tak cerita pasal blockchain, kripto tak in lah. betul. Kan? Apatah lagi pakar kewangan kan, takkanlah tak ada hint-hint di mana kripto yang boleh dapat untung dan boleh boom dalam masa singkat dan sebagainya. Jadi daripada pandangan Cik Alwi tadi, apa juga yang kita ingin mendapatkan pulangan yang tinggi, pastinya pilihan yang ada pada melabur ialah instrumen berisiko tinggi dan bersedialah untuk rugi pada bila-bila masa. Jadi Cik Alwi boleh terangkan bagaimana strategi pelaburan yang kadang-kadang soalan ini pelik juga ni. Adakah kita boleh menghindari daripada pelaburan yang rugi? Daripada mula kita sebelum kita melabur letak ruang kita tu, kita boleh dapat hint, dapat maklumat, dapat apa juga faktor yang kita tidak akan rugi. Cik Alwi. Okey. Soalan ni memang antara soalan yang biasa. Pelabur baru ataupun even pelabur lama pun. Tuan, saya nak investment ataupun nak instrumen yang tak rugi. Sedap cakap ya. Saya nak pulangan paling tinggi, rugi paling minimal. Minimal lah. Jadi sebenarnya bukan tak boleh. Benda tu boleh, tapi ada cara-caranya. Saya cuba nak bagi analogi lah kan. Macam kita drive kereta. Senang. Kalau kita drive kereta kan, awal-awal sebelum kita drive kereta, apa yang kita buat? Kita kena study dulu. Betul. Kereta ni macam mana? Dia punya steering dia punya throttle dia punya handbrake dia. So kita tak tahu lagi bawa kereta tu. Okay, tak tahu drive lagi. Google tapi dulu kita tahu. Google dulu. Kita Google dulu. Generasi sekarang boleh tengok YouTube Betul. dulu. Kereta ni macam mana? Okay, jadi dia punya function dia macam mana? Jadi itu kira macam fundamental knowledge. Paling asas sekali lah. Asas betul. Okay? Kalau kripto nak masuk kan, Bitcoin. Apa benda Bitcoin ni? Baca dulu. Asas fundamental dia apa? Baca dia punya report dia. Baca dia punya white paper dia. Baca semua-semua tu. Kalau boleh faham, then go to the next step. Next level. Okay? So next step, kalau kita nak drive kereta ni, kita dah tahu kan kereta ni macam mana, kita dah tahu nak tekan kat mana, then kita kenalah cuba sikit-sikit. Betul ke tidak? Main-main sikit dulu. Main-main dululah. Manja-manja dululah. So ada kereta yang mungkin kita boleh pinjam ke dan sebagainya, cuba dulu. Okay? Dah cuba, dah rasa okey, kemudian kita pergi belajar kat tempat yang sepatutnya. Sekolah memandu. Okay? Memang betul ada modul dia, yang memang betul ada instruktor yang bertauliah yang akan mengajar kita macam mana nak memandu. Dia akan, sebelum ni kita memang test je. Yeah. Kita tak tahu cara yang structured. Yeah. Tak tahu cara yang best practices. Yeah. So kita pergi tempat tu yang ada instruktor dan sebagainya. So kita tahu cara yang betul, yang selamat. Lepas daripada tu kita akan ambil exam. So bila ambil exam, kemudian ada yang practical pula kan. Yang practical tu penting. Sebab kita dah hands on buat. Kemudian kita ambil exam, kita lulus. Bila kita lulus ujian memandu ni, belum tentu lagi kita pemandu yang betul dan selamat. Kita kena bawa dulu, sebab tu dia bagi P tadi. Dia bagi P, lesen P, probationary. Okay? Benda yang sama dengan melabur ni. Jadi kita kena faham asasnya macam mana. Google lah dulu, YouTube lah dulu. Okay? Apa benda-benda ni? Buku kan banyak.
E-book kan banyak. Okay, baca dulu secara asasnya apa, kemudian test dulu, test the water kan. Test the water, masuk dulu sikit-sikit. Jangan terus ambil semua simpanan 10 tahun tu letak dalam tu, tak boleh. Kemudian jumpa orang yang pakar. Betul orang pakar yang akan betulkan pemahaman kita dan structurekan pemikiran kita. Dan pakar ni mesti yang pakar betul lah. Pakar yang betul ni mesti berlesen, ada sijil dan sebagainya. Bukan pakar tiba-tiba datang dari mana-mana kan. Yang itu. Okay? Kemudian kalau kata hanya untuk diri sendiri, tak perlu nak pergi exam ke apa. Tapi pergi betul-betul platform yang betul, yang sah dan masuk berdasarkan kita punya gut feeling tadi, berapa banyak kita nak letak tadi. Okay? Sebab kita dah faham pun. Okay? The moment kita faham, kita boleh letakkanlah berapa percentage daripada duit yang kita ada, okay, untuk jadikan sebahagian daripada portfolio kita. Okey. Dia pengalaman realiti di bawah. Ini soalan Cepu Mas juga. Dalam kategori-kategori yang semua Cik Alwi katakan tadi, masyarakat kita ni ada sifat yang gelojoh tak? Setiap kali ada pelaburan baru yang pada mereka mempunyai pelanggan yang tinggi, mereka nak masuk tanpa nak fikir pasal risiko, pasal benda-benda yang kita cerita tadi. Dari pengalaman saya lah kan, sebenarnya manusia ni risk averse. Risk averse ni maknanya dia tak nak sebenarnya, dia takut. Okay? Tetapi ada catalyst. Catalyst ni apa? Catalyst ataupun yang mencepatkan tindak balas ni adalah agent. Okay. So agent ni yang menjanjikan sebenarnya pulangan tinggi yang mengaburi orang awam ni. Asasnya orang awam tak tahu. Tak tahu. Okay. Dan dia dengar berita daripada siapa? Orang yang gembar-gemborkan tu. Yang itu sebenarnya catalyst ataupun yang perangsangnya. Dia punya Viagra tu. Yes. Yang menyebabkan orang tergila-gila ataupun dah jadi emosi, ataupun kita selalu panggil FOMO lah. Fear of missing out. Takut terlambat, takut ketinggalan, takut tak trendy lah. Ya, betul. Kan, betul ke tidak? Sebab orang nak ikut trend. Betul. Orang nak ikut trend. Sekarang ni ada konsert nak buat kan, mesti kena pergi punya. Kena pergi. Walaupun tak pernah dengar lagu pun. Semua nak masuk kan. Semua nak join the wagon. The crowd kan. Cuma nak join the crowd. So, yang bahagian crowd psychology ni adalah benda normal. Benda ni tak boleh ubah. Okay? Tapi dia ada catalyst tadi tu. Iaitu agent ataupun promoter yang menjanjikan pulangan bulan dan bintang. Kemudian dia mesti masuk juga injection tu, iaitu rendah risiko. Tapi sikit sebelum penjelasan lebih lanjut Cik Alwi. Tadi Cik Aaron tadi sesi awal saya kata, dalam perdagangan kripto dan blockchain, Bitcoin dan sebagainya, sebenarnya tak ada wujud agent, tidak ada wujud orang tengah. Tetapi bagi masyarakat kita pada pandangan dan realiti di bawah, adakah mereka ni inform dengan situasi, cara transaksi, cara ekosistem yang benda NFT, benda yang baru ni? Untuk macam kripto, Bitcoin apa semua ni, dia telah melalui fasa yang tak perlukan agent tadi. Okay? Yang agent tu catalyst yang spark awal je. Sekarang fasa dia adalah fasa public participation. Ini benda normal dalam product life cycle. Okay? Benda dah jadi buah mulut orang. Betul. Bila buah mulut orang, benda tu akan masuk macam-macam lah. Forum, seminar, workshop. Kemudian, kau dah ada ke belum? Dia jadi macam Bex Smiggle tu kan. Dia jadi macam, kau tak ada beli ke? Kau tak ada beli. Dia dengar bisikan-bisikan. Dia dah dengar kan. So dia dah masuk fasa tu. Tapi awalnya itu. Dia ada panggil apa? Early adopters kita panggil. Early adopters dan juga catalyst. Ini untuk yang normal punya iyalah. Tapi yang untuk panggil apa macam crypto ke ataupun even banyak benda scam pun benda yang ini. Okay? Jadi bila fasa public participation and public panggil admission ni, maksudnya dia dah terima dah benda ni, tak perlu agent pun. Cumanya fasa sekarang dah ada yang certified punya platform. Tak berapa berisiko tinggi sangat. Maknanya ada option untuk tidak yang rendah risiko. Yang bukan senang untuk ditipu ni. Tapi pada awalnya, kalau kita tahu dari sejarah kripto kan, banyak je wallet-wallet di luar sana yang senang je untuk digodam pun. Okay? Even sampai sekarang. Kripto punya jenis pun entah berapa ribu ada. Okay? Jadi nak spot yang mana?
Ya, jadi yang stabil tu dah, sebab tu dia panggil sebagai stable coin. Kemudian dia ada yang apa yang followers punya, okey. So benda-benda tu yang nak kena teliti satu per satu. Walaupun benda tu macam in trend kan, okey. Peganglah yang saya cakap tadi, Kena yang pegang. awal tadi, Kena pegang. risiko dan juga pulangan. Risiko dan juga pulangan. Kemudian nombor 2 kalau nak ingat jugalah Warren Buffett, pelabur yang legenda kan. Dia kata nobody wants to get rich slowly. Semua orang nak apa nak kaya cepat kan. Kemudian dia kata yang saya pegang sampai sekarang pun, you cannot make money in something that is already popular. Jadi maksud dia ialah kalau benda tu dah ramai sangat orang cakap, chances that you di hujung supply chain tu sangat tinggi. Ya. Tinggal pada tunggu nak jatuh je ataupun buat correction lah. Kalau kata apa, saham ni kan, correction lah, mana nak jatuh kalau dah sampai pada kita. Kalau kita betul-betul yang 24 hours a day ataupun 24/7, ini exaggerate lah buat study dan kita boleh spot the next trend, itu betul kita memang orang awal. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, Tiba-tiba nak masuk. tiba-tiba je makan dekat apa food court, dengar orang cakap kat sebelah, kita di hujung. Kita telah dipucuk. Tak ada orang nak sharekan sebenarnya benda-benda yang panggil apa, yang sangat berpotensi ni, free pada kita. Kalau dia nak share tu, adalah bendanya. Adalah yang tak kenanya. Ada yang tak kenanya, ya betul. Okey, Cik Alwi, sambil-sambil tu kita highlight sekali lagi program kita, Fiesta Labor PMB at Home, sambil-sambil anda di rumah, di pejabat, jenguk-jenguklah di Facebook SNB. Kami buat program live sembang-sembang je bersama Cik Alwi dan anda dapat maklumat yang banyak sekali tentang pelaburan dan berkaitan dengan apa juga program ataupun produk-produk baru di Okey, selain daripada Bitcoin dan NFT misalnya Cik Alwi, kebelakangan ini kita juga mendengar promosi mengenai private mandate ataupun pelaburan mandat yang rata-ratanya mana ada pulangan yang rendah dan mesti dah mula-mula nak kick off pun pulangan yang tinggi. Ini normal. Cik Alwi mungkin boleh jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan private mandate ini dan mereka berjanji berani sangat menjanjikan pulangan yang tinggi dan sekali lagi apa risiko pula kalau dah langit dan bulan dan bintang ni dijanjikan ni Cik Alwi? Okey, private mandate ataupun mandat persendirian, ataupun special mandate lah. So dari segi instrumen, private mandate ni bukan benda yang baru. Private mandate adalah satu instrumen yang dah biasa ada dalam industri, tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam. Benda yang biasa. Sebagai contoh, kita ambil macam KWSP ada dana. Kemudian KWSP akan lantik pengurus dana dan memberikan mandat kepada pengurus dana itu apa yang dia nak. Sebagai contoh, tolong laburkan dekat Malaysia dan juga risiko sekian-sekian, pulangan expectation sekian-sekian. Maknanya dia memberi mandat kepada fund manager, pengurus dana tu untuk uruskan bagi pihak dia. So benda yang mudah kat situ kita nak faham Bukan benda baru pun. Dia bukan benda baru pun. Tapi yang tiba-tiba jadi trend sekarang ni 2-3 tahun ni, iaitu bila private mandate ni ditawarkan kepada orang awam. Serendah 5,000, 10,000, jadi dulunya private mandate ni memang main juta-juta lah. Jadi bukan untuk orang biasa, dia adalah untuk high net worth individuals ataupun sophisticated investors kita panggil. Jadi dan benda tu memang legit, memang ada produk sedemikian kalau berlesen dengan Suruhanjaya Security, dan pengurus dana pun berlesen dengan Suruhanjaya Security. Jadi dia punya mode dia, kalau kita boleh nak faham, sebenarnya kita ada duit, kemudian kita tak nak letak dekat tempat yang campur-campur dengan duit orang lain. So kita nak eksklusif. Kita nak fund manager tu uruskan secara eksklusif untuk kita je. Akaun kita tak campur dengan akaun orang lain. Jadi kita memberi mandat kepada pengurus dana untuk uruskan duit kita ni, akaun kita ni. So akaun ni nama kita. Tapi fund manager yang uruskan untuk kita. So dia eksklusif. Dia tak sama macam unit amanah yang lain. Unit amanah lain campur semua, so dia lamsam je kan. Private mandate, kita memberi mandat kepada pengurus dana untuk menguruskan akaun kita tu.
Jadi pengurus dana ni yang akan buat analisa, yang akan beli saham, beli bond, beli ETF, beli kripto kalau ada. Semua boleh tengok pada mandat kita lah. So mandat kita sebagai contoh, okay, kalau ada produk ni di pasaran, kita kata kat dia, okay, you uruskan saya punya account ni, kemudian beli kripto saja. Jangan beli benda lain. Itulah maksudnya mandat yang kita bagi. Cumanya dalam pasaran sekarang, dia tak ada panggil apa highly specialized macam tu. Untuk high net worth ada. Untuk yang orang awam yang bermula dengan panggil apa modal yang minimum ni mungkin 50,000 biasanya. Paling kurang 50,000. Apa nama ni, biasanya kita panggil apa off the shelf. Okay? Off the shelf punya solution ataupun offering. Maksudnya mandate ni dia dah buat ada package dah. So mandate ataupun mandat invest ataupun labur dekat saham luar negara. Oh, macam tu dia punya proses. Dia maknanya dah ada package mandate tu untuk orang awam lah. Sebab apa? Sebab orang awam kadang-kadang tu tak tahu pun apa mandat nak bagi. Betul. Okay? Kalau kata yang high net worth individu, orang kaya kan, dia memang ada dia punya personal financial planner dia yang akan uruskan bagi pihak Tak dia. ada masalah. Jadi orang-orang yang macam ni yang akan buat analisa tu, buat kita panggil investment portfolio, buat investment objektif dan sebagainya bagi pihak dia. Tapi pada orang awam, Siapa nak uruskan? siapa nak buat tu bagi Betul? pihak dia. Ya. Sebab tu private mandate ni akan ada package dia. Okay? Namun pun begitu, panggil apa, orang awam tetap sebenarnya kena refer kepada perancang kewangan yang berlesen ni untuk kata betul ke macam ni. Betul ke menepati saya punya objektif kewangan saya, dan boleh percaya ke mandate yang ini. Kadang-kadang tu benda tu popular tapi tak sesuai dengan kita. Ya. Siapa yang buat benda tu? Siapa yang buat due diligence? Financial planner yang buat due diligence, bukan promoter. Promoter dia nak jual. Okay? Dia asal boleh je lah Betul. kan. Apa yang boleh jual, jual. Apa boleh jual, jual. Okay? Ya. Jadi yang bertindak sebagai penasihat ataupun intermediary ni adalah financial planner tu sendiri. Dia yang boleh tengok sama ada private mandate ni sesuai ataupun tidak, ataupun private mandate ni berlesen ataupun tidak. Sebab ada banyak, benda dah jadi trend kan. Kita ambil contoh macam Bitcoin. Bitcoin memang adalah bendanya Bitcoin tu. Tapi tiba-tiba ada bit yang lain ataupun coin-coin yang lain yang mungkin scam, yang mungkin tidak berlesen dan sebagainya. Jadi benda yang sama dengan private mandate ni. Ada mungkin orang mengambil take advantage dengan trend yang ada, di offer yang dia punya sebagai contoh. Dan benda tu memang melata dah sekarang ni. Dan itu yang menjadikan ada yang menjanjikan bulan bintang tu. Bagi dividen 2-3% sebulan. Sebulan? Ataupun, ini tu sebulan Sebulan, kan? Sebulan. Ataupun meletakkan projection yang tak masuk akal, 7% sebulan, kemudian suruh kalikan dengan 12, dah jadi berapa, 84%, tunjuk boleh naik 200%, okay? Mungkin ada track record, tapi sebagai let's say penasihat kewangan yang betul lah kan, benda mungkin boleh naik pada short term kan, tapi pada tahun yang depan tu adalah masa untuk dia jatuh pula. Jadi tak dapat pun yang katanya dijanjikan tu. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa-apa sahaja promosi yang menjanjikan pulangan yang tak masuk akal ni lah. Walaupun ada bukti. Okay? Kalau ada bukti, maknanya betul-betul dah perform kan. Okay, yes, mungkin satu kali tu je, one time only. Itu yang dicanang-canangkan Itu pun. yang dicanangkan. But dalam apa-apa benda, instrumen yang berlesen ataupun yang sah ni, tetap dia kata past performance do not indicate future results. Kena ingat tu. Yang itu yang ejen-ejen tak akan Cerita. cerita. Projection dia sama je. Kalau boleh bagi 80% setahun, tahun depan pun 80% Tambah lagi, juga. ya. Ataupun tambah lagi. Kan? Jadi panggil always refer kepada, kalau ada promoter pun, biar dia adalah ejen ataupun advisor yang betul-betul bertauliah dan berlesen untuk menjual produk itu. Jadi pelaburan mandat ini masih ada misunderstood dan misinformation yang besar di kalangan pelabur kita? Sangat banyak salah faham kan, dan mainly benda ni disebabkan promosi yang tidak beretika. Ya, bahaya. Promosi yang tidak beretika. Biasanya pelaburan mandat macam mana pun
orang cakap apa, projection 8% ke 15%, Normal. 15% paling tinggi lah. Ini setahun, okay? Bukan sebulan. Dan apa-apa pelaburan pun, okay, mana ada benda yang boleh garanti. Ya. Garanti return, tak boleh garanti. Moreover, kalau kata ada private mandate ke, ada private equity ke, lagi-lagi yang sekarang ni kan, Ya. tujuan private equity adalah untuk dapatkan modal. Okay? Jadi syarikat nak dapatkan modal untuk buat bisnes. Okay? Nampak tak dia kekurangan modal? Ya, dia nak modal. Dia nak modal, kemudian dia nak modal daripada kita untuk buat bisnes. Belum bisnes belum jalan lagi. Bisnes belum jalan pun lagi. Betul. Ataupun masih awal Betul. lagi. Kalau dia nak mengembangkan bisnes pun, duit tu baru nak kembangkan bisnes tu. Dari mana dia boleh bayar untung? Tiap-tiap bulan. Okay? Kemudian kita fikir waktu ini, okay, logik akal kita kan, COVID-19. Ya, dengan COVID, dengan perang dan sebagainya. Dengan perang dan sebagainya, bisnes apa yang best sangat ni? Betul ke tidak? Ya. Tak logik. Okay? Jadi kalau kita ni seorang yang rasional, kemudian kita pegang tadi tu, okay, pegang prinsip tadi, risiko dan juga pulangan tadi, disiplin dekat situ, orang offer macam mana pun, tak kisahlah dia nak janjikan 100% setahun ke, mesti tinggi risiko dia. Maksudnya apa? Boleh hilang semua duit kita. Memang guyup lah. Memang habislah semua kan. Jadi benda tu sebenarnya panggil apa? Kita tak boleh secara peribadi kita ni kan, kita tak boleh nak halang orang nak promote, betul ke tidak? Kita tak boleh nak halang orang untuk buat advertising. Ya. Okay? Iklan-iklan tu. Siapalah kita nak halang dia? Kita bukan pihak berkuasa. Tapi kita boleh menghalang diri sendiri dengan adanya knowledge tadi dan juga kita pegang prinsip tu. Okay? Tak ada orangnya nak bagi duit free. Tak ada. Mintalah jalan-jalan kan, tak RM1. Apatah lagi juta ni. Ya betul. Adalah nak bagi pula 2-3% sebulan ni. Hey, kan? So, jadi skeptical dan juga pegang kepada benda yang rasional dan juga asas ilmu tu. Okey. Dalam semua perbincangan kita sejak pagi tadi dan yang terkini bersama Cik Alwi, nampaknya pelabur masyarakat hari ini dihidangkan dengan di depan mata mereka pelbagai jenis produk instrumen pelaburan. Sama ada mereka nak ataupun tidak terpulang dengan diri sendirilah, kemampuan diri sendiri. Tetapi ada juga persepsi di luar sana, masyarakat yang mula goyah. Nampaknya kalau Bitcoin lebih untung, pelaburan emas lebih untung, pelaburan mandat lebih untung, apa nak stay lagi dekat ASB ataupun Amanah Saham Bumi Putra. Jadi adakah wajar kita menjadikan ASB sebagai kambing hitam yang tidak relevan, tidak worth to invest anymore, dan adakah betul pandangan ini dari pandangan sebagai pakar kewangan berlesen? Saya boleh katakan pandangan ni adalah pandangan yang tidak bijak. Sedang cerita. Kurang bijak. Ya. Orang yang bijak, dia tahu fungsi setiap satu instrumen. Kalau kita nampak kan macam, saya suka kereta motor sebab saya bekas mechanical engineer. Okay? Jadi dia punya setiap satu parts dalam kereta, setiap satu parts dalam motor tu, dia ada function dia sendiri. Ya, tersendiri. Skru minyak hitam tu hilang pun dah tak boleh jalan kan, habis bocor semua kan. Okay? Jadi orang yang bijak ataupun pelabur yang bijak, dia tahu instrumen ni setiap satu ada fungsinya. Okay? Dia tak boleh memperlekehkan apa-apa instrumen. Dia mesti tahu, okey, instrumen A adalah untuk yang ini, instrumen B untuk yang ini, instrumen C untuk yang ini. Okay? Jadi fungsi-fungsi itu, okay? Dan saya suka kalau kita nak jadi pelabur yang bijak, kita bertindak sebagai pengurus bola sepak tu. Ini kalau orang lelaki kan suka tengok bola. Yeah. Okay? Jadi kita tahu, kalau kata Ronaldo ke, patutnya dia duduk kat mana? Bukan kat goalkeeper kan. Dia mesti jadi striker. Okay? Kalau Harry Maguire, tak tahu, mungkin patut di bangku. Ini sini. Ini sini, okay? Ni lawak-lawak sampingan. Okay? Jadi sebagai pelabur yang bijak, pengurus yang bijak, kita tahu nak menguruskan, nak letak dekat mana. Okay? Jadi instrumen kewangan pun sama. Okay? Tak perlu nak memperlekehkan. Memang mungkin Bitcoin ke kripto boleh bagi pulangan yang tinggi. Okey. Yang ini letaknya di mana? Maybe striker. Kan? Yang untuk nak score goal. Tapi yang pergi strike ni lah yang kena bentis. Ya. Betul ke tidak? Selalu kena jatuh kan? Memang selalu jatuh, yang cedera-cedera dia lah. Kan? Tapi kalau defend yang membentis orang. Betul tak? Dia kurang untuk dibentis.
Jadi bila kita faham aset ataupun instrumen, kelas aset dan instrumen ni macam tu, kita jadi macam neutral lah. Okay? Terpulang pada kita nak apa, dengan duit yang kita ada, kita nak letak kat mana yang banyak. Pengurus yang baik, pengurus yang bijak, betul ke tidak? Okay, jadi kalau kata saham ke menjanjikan ni baru janji. Menjanjikan pulangan yang tinggi sebagai contoh, masuklah dulu test tadi. Okay, berapa betul ke track recordnya? Yeah? Jangan terus masuk sebab orang punya naik, kita masuk banyak. Tak, kita kena test dulu kita punya. Okay? Meanwhile, untuk kita membina kita punya wealth punya fortress ni, macam kita punya kubu kewangan kita, mesti kena defensif dulu. Okay? Letakkan dulu tempat yang selamat supaya modal kita tidak berkurang. Dekat situlah relevannya ASB. Memang kita boleh letak dekat account saving biasa, betul ke tidak? Okay? Tapi account saving biasa tak bagikan kita pulangan yang tinggi. Pulangan pun tak ada sebenarnya. Jadi yang best sebenarnya yang combine saving punya property tadi, okay, function macam saving, kemudian memberikan kita, tetap bagikan kita pulangan, itulah ASB sebagai contoh. Jadi tak bolehlah kita kata langsung tak relevan, baik semua masuk dekat kripto ataupun kat saham. Tu tak bijak sebenarnya. Mesti kena ada juga. Mesti. Jadi posisi ASB masih ada di tempatnya lah. Dia tidak boleh dinafikan. Macam tim bola tadi. Yalah. Takkan tak ada goalkeeper dengan defense. Orang cakap apalah goalkeeper tak bergerak-gerak kan. Dia tetap ada function dia. Dia ada persepsi ni kadang-kadang dimainkan dengan number, dengan angka. Yalah, kalau dengan saham, dengan emas, dengan forex, dengan kripto ataupun pelaburan mandat dan sebagainya, pelaburannya melebihi daripada 5%. Itu kalau time untung lah. Betul. Tapi dia pula buat perbandingan. ASB setakat ini semakin rendah. 5%, 4.5 dan sebagainya. Pentinggi pun ada cukup-cukup makan lah. Mereka nak merendah-rendahkan pulangan yang diberikan oleh ASB. Jadi berdasarkan dengan 5% yang dikatakan rendah, bahawa banyak lagi pelaburan memberikan pulangan yang tinggi ini, adakah kita tidak boleh membuat perbandingan bahawa ASB walaupun rendah tapi masih beri untung? Kenapa kita nak deny? Kenapa kita nak tutup angka itu? Kenapa kita nak membandingkan dengan angka yang mungkin tidak stabil? Mungkin sekarang 10%, 8%, tapi esok mungkin jadi 1%, 2%. Okey. Saya nak cuba tackle ini persepsi angka ni. Persepsi ni daripada beberapa sudut lah. Sudut yang pertama ialah bila mana kalau ada orang untung tinggi banyak, dia akan bising. Cepatlah. Cepat tersebar. Oh, viral lah ni. Bila waktu rugi, senyap sunyi. Siapa nak beritahu kan? Siapa nak beritahu? Betul. Okay. Dan benda ni saya tidak mengatakan psyche begini. Benda yang berlaku ni lah benda yang tak betul. Benda ni memang normal. Lumrah manusia, lumrah alam pun. Okay. Jadi itu yang menyebabkan orang ada persepsi, pulangan lagi tinggi. Padahal tahun lepas memang naik banyak kan. Tahun ni tengah jatuh ni, kripto. Ya. Okay. Tengah jatuh ni. Awal tahun ni tengah jatuh ni. Senyap je. Okay. Masa naik, ya Rabbi, ya salam. Penuh lah social media tu. Bising, memang mana SB. Sekarang ni, okay, bila jatuh dan negatif dan rugi sebagai contoh kan. Okay. SB lagi perform okay, daripada kripto. Waktu ni senyap. Okay. Jadi kalau kita bijak dan juga rasional tadi, okay, kita tahu yang naik tinggi ni tak selama-lamanya tinggi dan ada waktunya dia rendah. Tetapi ASB maintain all weather lah. Kalau ada satu portfolio fund manager dia yang agak famous, all weather portfolio. Okay, dia masuk semua asset class. ASB jadilah apa benda pun dia bagi kita, tetap bagi, tak pernah tak bagi kan? Betul. Tetap bagi, tak pernah negatif, tetap bahagi 4-5%, setahun. Cumanya tidak didendangkan lah, hero tidak didendang. Unsung heroes. Unsung heroes. So itu daripada sudut yang pertama. Sudut yang kedua saya nak kongsikan adalah dari segi pengiraan. Okay? Dari segi pengiraan, dari segi financial. Okay? Kalau kita cuba nak benchmark, benchmark sesuatu instrumen sama ada dia bagus ataupun tidak dengan risiko.
biasanya kita guna, ini paling asas, kita guna Sharpe ratio. Sharpe ratio. So Sharpe ratio adalah excess return. Ini agak technical, tapi siapa yang di luar sana yang mungkin boleh ambil manfaat, silakan. Excess return ni maksudnya berapa pulangan lebihan daripada pulangan yang selamat. Sebagai contoh, SB 5, kripto bagi 12. So 12 tolak 5, berapa excess dia? 12 tolak 5, 7 kan? So 7% kena bahagikan dengan standard deviation ataupun risiko. Volatility tadi sebenarnya boleh diukur dengan standard deviation ataupun sigma. Jadi kalau kata nak kira kan, kalau kata volatility tinggi, volatility tinggi, kita punya standard deviation tadi tinggilah, katalah 10. So 7 tadi bahagikan dengan 10 dapat berapa? 0.7. Itulah dia rating panggil apa Bitcoin tadi. Kita ambil ASB. ASB bagi berapa? 5 kan? Kemudian kita nak kena bahagikan dengan risiko yang volatility tadi, standard deviation. ASB berapa volatility dia? Turun naik harga dia? Turun naik harga dia tak ada. Jadi berapa value standard deviation? 0. Kalau kita 5 bahagikan dengan 0, kita dapat berapa? Infinity. Bermakna, kalau kita mengikut kiraan, rating Sharpe ratio ataupun pulangan dibandingkan dengan risiko, ASB ataupun instrumen-instrumen yang sifar risiko ni sebenarnya sangat tinggi ataupun infinity. So now we talking about numbers. Betul ke tidak? Betul. Jadi kalau you go to the financial world ataupun global kan, mana ada benda macam ASB? Tak ada satu instrumen pun. So kalau yang zero risk, zero risk dekat luar sana adalah T-bills, treasury bills. Treasury bills bagi berapa? 2%. Kita bagi 5%, almost double. So mana ada kat luar negara macam tu yang sifar risiko, kosong guaranteed lagi by government, kemudian bagi you 5%. From calculation, is undeniable that this is the best from that ratio. So orang cakap apa lagi yang kita nak, betul ke tidak? Cumanya bila orang tengok dari segi absolute return, absolute ni maknanya berapa betul-betul you dapat lah. ASB you dapat 5%. Yang ni kalau you dapat 17% ke 100% ke, memang nampak banyak. Kalau dia bagi macam tu. Dan juga kena spread over, let's say berapa? 5 tahun, 10 tahun, berapa performance dia? The best boleh bagi pun 13%, 15%, memanglah tinggi sedikit, tapi dengan risiko apa yang anda ambil? Nak keluarkan pada waktu ni sebagai contoh kan, ramai orang kripto punya portfolio masih lagi negatif. Nak keluarkan, dia ada rugi. Realize punya rugi. Siapa yang hodl tu tak apalah. Sebab dia memang dah faham fundamental, hold on dia life. Hodl kan, dia hold sampai bila-bila lah, kalau kata naik nanti kan. Je lah. Yes. So tak salah macam ni, sebab saya pun macam tu. Sebab saya percaya dia punya technical dia macam mana. Technical ni maksudnya percaya dengan future kan. Lambat laun, panggil apa, benda ni akan jadi benda yang normal untuk anak kita. Kita kena faham generasi anak kita ataupun adik-adik kita ni orang panggil millennials. Dia memang untuk millennium. Jadi teknologi dan juga currency untuk dia adalah millennium punya. Jangan kita ingat kita ni. Kan? Sekarang ni pun dah banyak cashless kan. QRP, wallet lah apa semua. Benda tu lah benda yang future yang dah datang sekarang. Akan jadi normal pada zaman sekarang. Saya dah guna benda cashless ni masa saya belajar dulu kat Australia 17 years ago. Tak buat duit dah. Tapi datang Malaysia belum lagi. 17 years baru kita dah terbiasa benda tu. Guna QRP, duit now dan sebagainya. Yang ini panggil apa, kita sebenarnya dah agak lambat. Jadi all this crypto ke apa semua is the thing of future yang dah datang. So kita kena embrace dan juga berhati-hati. Jangan terus peluk kuat-kuat sangat. Embrace kan. Kena apa nama ni, dengan ilmu. Okey, Cik Alwi, mungkin soalan terakhir saya. Untuk ASB ini dengan pelaburan yang sedikit, yang berisiko rendah, tapi masih memberikan pulangan yang kompetitif lah. Dan ramai di luar sana menjadikan ASB sebagai satu tabungan simpanan. Tabungan yang untuk mereka bina ketika kecemasan dan sebagainya. Jadi bercakap dengan tabung kecemasan ini, apa kepentingan dalam pelaburan ASB ini bagi kita membantu dalam mempunyai tabungan-tabungan yang lain? Okey, kita boleh treat ASB ni ikut fungsi satu.
fungsi. Jadi fungsi kita kadang-kadang tu adalah untuk letak just park sementara. Betul. Kita je nak park duit. Jangan usik lah. Jangan usik apa, sebab tak nak nampak banyak sangat dalam account saving kita. Kalau kita nampak banyak sangat, kita akan ada the urge Nak to belanja spend, ni, ya. nak belanja. Lalu je apa benda iklan Shopee ke apa kan. Ya. Rasa ada duit dalam account ni. Ada lebih lagi ni. Senang. So dia menyukarkan sikit. Ini psikologi manusia kan. Yes. Ya. Dia menyukarkan sikit kita untuk belanja benda tu. So kita nak letak sebagai apa, tempat nak parking tu. Okay. Kemudian next adalah tabung kecemasan tadi. Bukan sekadar parking, tapi juga memang untuk contingency. Emergency punya usage, kegunaan emergency. Apa benda emergency? Kadang emergency kita panggil apa, baru ni kita kena, banyak orang kena banjir kan. So nak baiki rumah guna duit apa? Tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni yang kita dah set aside letak kat mana? Biasanya ASB lah. Kan? Kemudian tayar kereta pecah. Tak cover, tak full. Betul. Tayar kereta bukan murah biji tu. Betul. 300, Tiba-tiba 400. pergi mekanik 344 sudah rosak bos. Standard lah tu. Betul. Standard. Kadang bila kita tak tengok sangat tentang maintenance kan. Yang pecahnya satu, rupa-rupanya memang ajal dia. Expiry dia. Kemudian yang 3 lagi tu memang dah expired. Ya, betul. Tunggu masa je. Tunggu masa je. Kurang-kurang 1,000 je kan. Ya, betul. 1,000 tu kalau kata kita gaji 4,000 sebulan, banyak. Tapi kita nak guna daripada mana? Kalau kita ada disiplin buat tabung kecemasan, itulah dia. Alam SB kita pakai kejap. Kemudian top up balik lah. So itu dari segi fungsi. Okay? Kemudian orang cakap apa, relevan. Tak ramai orang ada duit banyak-banyak sangat ni yang kata nak merendahkan SB ni. Kan? Yang bijak, dia memang akan penuhkan SB. Okay? Tapi orang yang ada yang boleh keluarkan 100, 200 setiap bulan buat tabungan, kan? Takkan nak beli Bitcoin, okay? Mulakanlah dulu dengan ASB. Binalah kita punya financial fortress tadi, kan? Buat dulu kita punya simpanan, siapkan 6 bulan. Minimum 6 bulan belanja. Dah ada yang itu baru kita stabil sedikit. Okay? Lepas tu barulah cari benda-benda lain. Kalau boleh ambil medium risk dululah. Masuklah unit trust ke, masuklah saham sikit-sikit ke, lepas tu baru nak private mandate, lepas tu nak Bitcoin dan sebagainya. Jangan ikut sangat, kadang-kadang tu orang yang letakkan semua duit dalam kata Bitcoin ke kripto ni. Daripada SB keluar kan. Dan kebanyakan yang saya tengok ni kan, yang boleh kata letak banyak-banyak dalam tu, dia ni memang ada financial backup lain. Banyak sumber lain. Sumber lain. Satu maybe dia ada business. Kemudian maybe dia anak orang kaya. Kan? Kita jangan ikut dengan orang macam tu. Ukur baju di badan sendiri. Dan juga risiko tadi, pilih risiko ikut selera kita. Jangan ikut selera orang lain. Orang lain nak melahap, biar dia lah nak melahap. Tapi kita ada sakit. Kita pula ada diabetes lah, gout lah, apa kan. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat. Orang bantai seafood, kita bantai seafood. Kita ada gout, tak boleh. Tersadai 2 bulan je. So ikut selera kita macam mana, ataupun body kita macam mana, ataupun kedudukan kewangan kita macam mana. Nak terikut-terikut sangat pun sedar dirilah. Okay? Sedar diri kita ada kita punya kelemahan kita dan juga kelebihan. So jangan terburu-buru. Okay? Secara generalnya, okay? Tabung kecemasan dan juga tempat yang selamat dan senang untuk dikeluarkan. Menarik. Mana nak cari tempat bagi yang confirm, bagilah lebih kurang. Confirm bagi 4 ke 5%. Tak pernah negatif. Okay? Dan in the long run, walaupun 5%, sebenarnya dia memberikan kuasa gandaan, compounding power yang sangat-sangat powerful lah. Sangat-sangat best. The right words untuk tutup perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih Encik Alwi Adam, perancang kewangan Malaysian, dan pastinya banyak kelebihan ASB yang dijelaskan mengapa ASB perlu berada di top notch portfolio pelaburan kita dan menjadi pilihan kita saban tahun, saban masa, dan semua keturunan daripada zaman atuk nenek moyang kita, zaman kita sekarang. Dan apa yang kita harapkan dengan sesi seperti ini, seperti Pesta Labur PMB at Home dan sembang-sembang ini, bukan sembang kosong, bukan sembang Ailio je, tapi maklumat yang begitu banyak dikongsikan oleh panel yang kami jemput. Dan pastinya terus bersama Pesta Labur PMB at Home yang akan berlangsung mula hari ini hingga Ahad ini. Banyak sekali informasi berkaitan dengan pelaburan, perancangan kewangan yang akan kami kongsikan.
menyaksikan dan pastinya trio orang handsome saya sebelah kanan saya akan meneruskan program kami pada pagi ini. Ingat, berilmu dan bermaklumat, tunjang pelaburan bermatlamat. Jadi sekian, saya Nazri Kahar. Ada kekurangan, tersilap kata, tersalah bicara, ada masalah teknikal pada awal tadi, saya mohon maaf bagi kru produksi. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi bersama seterusnya dengan rakan-rakan saya Ridwan, Zaki dan juga Encik Aziz. Silakan.